Bismillahirrahmanirrahim. Babun fi bayani ma a'addallahu lil mu'minina fil jannah. Bab pada menyatakan apa-apa yang Allah sediakan kepada orang-orang yang beriman di dalam syurga. Ayat-ayat Quran diikuti oleh hadis-hadis Nabi SAW menceritakan adanya syurga di alam akhirat. Syurga penuh dengan nikmat yang tidak terhingga. Allah Ta'ala janjikan kepada sesiapa yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Ini pemberian Allah. Perkara ini termasuk dalam perkara rukun iman, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Perkara hari akhirat itu banyak. Bukan saja berlakunya kiamat, dihancurkan alam dunia, langit, bulan, cakrawala dan lain-lain yang ada, dimatikan semua. Selepas itu manusia dibangkitkan semula. Dan selepasnya ada syurga dan neraka. Ini perkara yang wajib kita beriman, percaya dengan yakin, walaupun kita tak nampak lagi, kita tak kelih lagi. Quran adalah cerita yang benar. Tak ada yang tak benar dalam Quran. Allah Ta'ala buktikan kebenaran Quran hari ini. Cerita tentang Fir'aun, tentang Namrud. Nabi Muhammad SAW tidak pernah pergi ke Iraq, tak pergi ke Mesir, tak mengaji dengan ulama-ulama ahli kitab. Dari mana Nabi dapat maklumat? Dengan wahyu daripada Allah. Menceritakan adanya Fir'aun, adanya Namrud. Namrud yang melawan Nabi Ibrahim, Fir'aun yang menentang Nabi Musa. Terbukti masih ada lagi bekas-bekas Namrud dan Fir'aun. Orang boleh tengok, menunjukkan kisah Quran adalah benar. Di antaranya peredaran matahari, bintang-bintang cakrawala yang disebut dalam Quran. Orang zaman dulu tak tahu. Hari ini ada alat teropong macam-macam jenis melihat peredaran bulan, bintang, matahari, dan didapati betul sebagaimana Quran nyatakan. Maka begitulah juga cerita syurga dan neraka. Betul, mesti betul. Maka wajib kita beriman kepadanya, kerana benda yang sudah, yang telah, dan benda yang ada sama kita, Quran menyebut benar, betul berlaku. Maka begitulah perkara yang akan datang, mesti benar dan betul. Quran kata babi haram, tak boleh makan. Keji, orang kata dok sedap dari babi ini. Hari ini baru tahu macam-macam penyakit yang susah hendak diubati. Betul sungguh Quran ni. Berzina diharamkan, kahwin diizin oleh Allah Ta'ala. Orang kahwin tak apa-apa, orang berzina jadi penyakit. Baru dunia tahu pada hari ini. Ini adalah benarnya Quran. Riba haram. Negara-negara kaya yang galak dengan riba ni jatuh gudung ekonomi dia. Menunjukkan riba yang diharamkan adalah merosakkan manusia. Itu perkara yang berlaku di hadapan kita. Maka begitulah juga syurga yang Tuhan janjikan di akhirat adalah benar. Qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun udkhuluha bisalamin aminin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum fiha bimukhrajin. Suratul Hijr ayat 45 hingga 48. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya
orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam syurga-syurga dan mata air yang banyak. Masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat, sejahtera dan aman, dan kami cabutkan dari dada mereka perasaan hasad dengki. Mereka bersaudara berada di atas katil-katil yang berhadap di antara satu sama lain. Mereka tidak disentuh oleh kepenatan, dan tidak ada pada mereka kepenatan sedikit pun, kesusahan, dan mereka tidak dihalau keluar lagi. Ayat ini menyatakan bahawa orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah Ta'ala, yang mengikut perintah Allah, meninggalkan larangannya, orang ini Tuhan sediakan untuk mereka syurga-syurga, jannat. Bukan satu syurga, jannat, syurga-syurga. Syurga ni makna dia kebun-kebun. Kebun-kebun bermakna di dalamnya ada macam-macam jenis pohon, jenis pokok kayu yang mengeluarkan buah-buahan yang lazat, buah-buahan yang sedap, yang menjadi makanan kepada mereka. Dan ada dalam syurga pula mata-mata air yang banyak, yang sentiasa mengalir. Disebut dalam ayat-ayat yang lain, ada mata air sungai yang mengeluarkan sungai daripada air biasa, daripada susu, daripada air madu, daripada arak. Arak dia ialah air buah-buahan, bukan arak apa ni pala tu. Air buah-buahan yang semuanya lazat keluar melalui sungai-sungai. Ini amat dalam syurga. Masuklah kamu ke dalamnya dengan selamat, sejahtera, aman. Tak ada perang lagi, tak ada bergaduh lagi, tidak ada huru-hara lagi, tidak balah, tidak ada dengki sedikit pun, tak ada lagi hasad negeri, tak ada kelahi dalam syurga, tak ada langsung dia buang oleh Allah Ta'ala. Tidak ada penat dan lelah, tidak ada penyakit, tak ada dah makan banyak jadi kembur perut lah, loya perut, tak ada, tak ada langsung sakit-sakit ni. Dan mereka tidak dikeluarkan lagi, teguh, tak mati, tidak ada mati lagi dalam syurga ni. Dan disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Macam mana nak taat kepada Allah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, kitab ini, kitab kamu baca ni Quran 30 juzuk ni, 30 juzuk Quran semua sekali ni. Itu yang pertama lepas Fatihah, Al-Baqarah. Ayat yang pertama, kitab ni, dzalikal kitab, kitab ini, la raiba fih, tidak syak lagi, tidak ragu, hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maknanya orang yang bertakwa yang masuk syurga ialah mereka yang jadikan Quran sebagai petunjuk. Quran semua sekali, bukan semayang, puasa, zakat, ada pitih ke Mekah hajat kali, lepas tu hal-hal lain tak payah ikut lah. 30 juzuk Quran semua sekali. Ini petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu dia. Kalau nak masuk syurga, itu dia. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Apa yang kita tak mampu nak buat, niat dalam hati nak buat, berusaha, tapi tak jangan kita mati, itu tak apa. Umpamanya semayang boleh, puasa boleh, nak pergi Mekah piti tak ada, tapi kena ada niat dalam hati nak pergi Mekah tu, ada usaha, tapi tak cukup, itu dia ampun oleh Allah Ta'ala. Termasuk orang yang bertakwa. Jangan saya tak pergi lah, piti tak ada, tak wajib dah haji ni. Ada dia kata gitu, jadi kafir lalu kata haji tak wajib. Tuhan kata arak haram, tak minum arak, benci pada orang minum arak. Arak diharamkan, ditutup arak ni kepada orang Islam.
Tak dibenar pada orang Islam. Orang kafir kau padamu lah. Kau padamu. Itu kena percaya. Quran sebut begitu. Jangan barak ni kau pada orang lah. Rasa cara apa? Tak rasa benci pun. Ada kilang arak. Tak ada apa-apa pun pada kita. Tidak ada perasaan. Undang-undang syariah mesti dilaksanakan. Tuhan suruh dalam Quran. Hukum hudud, hukum kisah kena buat ada dalam Quran. Mekah buat pergi. Tapi hukum hudud tak dia pakar. Kalau pakai hukum hudud ni wara tak ada pakar dah. Ni tak ada takwa lah habis. Mestilah 30 juzuk Quran itu kita percaya. Apa yang kita boleh buat, buat. Yang tak boleh buat, ada azam, cita-cita dalam hati kita. Itu dia. Barulah layak menjadi ahli syurga. Menjadi pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa qala ta'ala, ya ibadi la khawfun alaikumul yawm wala antum tahzanun alladhina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun yutafu alaihim bisihabin min dhahabin wa akwab wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun lakum fiha fakihatun katsiratun minha ta'kulun. Az-Zukhruf ayat 68 hingga 73. Makna dia, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan lagi kepada kamu pada hari ini, dan kamu tidak lagi bersedih. Mereka ialah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, dan mereka itu Islam, menyerah diri kepada kami. Masuklah kamu semua ke dalam syurga, kamu dan isteri-isteri kamu bersukaria di dalamnya, dibawa mengelilingi mereka dengan pinggan-pinggan daripada emas dan piala-piala bekah-bekah untuk mengisi air, dan di dalamnya apa yang kamu ingin, apa yang diingini oleh diri-diri dan kemahuan kamu, yang menyedakkan pandangan mata, dalam keadaan kamu kekal selama-lama di dalam. Itulah dia syurga yang kami wariskan, kami berikan kepada kamu dengan apa yang telah kamu amalkan di dunia dulu, dan bagi kamu di dalamnya buah-buahan yang banyak, dan daripadanya kamu makan. Ayat ini mengatakan, wahai hamba-hambaku, bila masuk syurga dah takut dah. Atas dunia ni menduduk takut. Dah takut apa atas dunia? Takut orang rapah tanah, takut orang nak pergi batuang, takut orang hukum, takut orang denda, takut masuk jail, takut kena tindakan, takut macam-macam. Memang orang yang ikut Islam sungguh ni takut. Kerana orang nak bertindak, jaga nak rapah ni, jaga nak bertindak ni, tak mau beri ni, tak mau tolong ni takut. Kalau duduk saja tak ada apa-apa, nak semayang dah, tak ada takut sikit pun, tak ada orang cara ke dia, tak ada pun dia. Hidup yang tidak ada perjuangan, hidup yang tidak ada cita-cita untuk menegakkan Islam, macam mana ada takut? Ayat ini mengatakan, la khawfun alaikumul yawm, tidak ada takut lagi pada kamu pada hari ini, pada hari kiamat. Menunjukkan mereka ni di atas dunia dulu sentiasa diugut, sentiasa diugut. Atas dunia orang ada cara kita pun kat mana aku lah, orang ada ugut kita macam mana. Kena fikir molek. Menunjukkan bahawa tidak cukup bagi seorang Islam. Islam dia je, anak beranak dia je. Tak cara apa dengan apa nak jadi pada Islam di dunia ni, tak ada apa pada dia. Tak takut sungguh lah. Tak takut, tak ada orang cara apa ke dia. Hidup makan kelek kerana mayang orang puang ke masjid, balik rumah tak ada orang cara kita, tak cara korang, tak ada takut apa. Ayat ini mengatakan, ya ibadi la khawfun alaikumul yawm
Wahai hamba-hambaku, hari ini dalam syurga tidak ada takut lagi kepada kamu. Menunjukkan bahawa orang ni atas dunia dulu takut kena rapah tu, kena rapah ni, tindakan ini. Menunjukkan bahawa untuk melayakkan menjadi ahli syurga, menjadi orang Islam yang beriman dan berjuang untuk menentang musuh-musuh Allah, sebagaimana yang dibuat oleh nabi-nabi dan pengikut-pengikutnya di zaman dulu. Ini kena faham. Barulah layak untuk menjadi ahli syurga. Kalau tidak, banyak lagi syarat tak cukup. Syaratnya tak cukup. Wa qala ta'ala, innal muttaqina fi maqamin amin, fi jannatin wa uyun, yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, yad'una fiha bikulli fakihatin aminin, la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula, wa waqahum 'adzabal jahim, fadlan min rabbik, dzalika huwal fawzul 'azim. Surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 57. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang aman, di dalam syurga-syurga dan mata air yang mengalir, macam ayat yang pertama tadi. Dan mereka memakai pakaian daripada sutra sundus dan sutra istabrak. Ini jenis sutra. Saya pun tak tahu jenis sutra pada negara kain, tak kenal. Sutra ni banyak jenis. Sutra sundus dan sutra istabrak mutaqabilin, dalam keadaan mereka berhadap di antara satu sama lain. Kadzalika wazajna, dan begitulah, dan kami kahwinkan mereka dengan anak-anak, dengan bidai-bidadari, dan mereka diajak di dalamnya supaya memakam tiap-tiap jenis buahan dalam keadaan aman, dan mereka tidak merasai kematian di dalamnya lagi, malaikat mati yang pertama, iaitu mati meninggal dunia. Dan dipeliharakan mereka daripada azab neraka. Itu adalah kurnia daripada Tuhanmu. Itulah dia kemenangan yang paling besar. Ayat ini menyatakan sama dengan yang pertama juga, orang yang bertakwa dia beri makam yang aman dalam syurga dengan huraian yang berbeza dengan di atas. Bukan saja mereka duduk dalam kebun yang ada di dalamnya mata air, mereka diberi pakaian-pakaian yang cantik dan indah. Pakaian yang dibuat bersutra. Di atas dunia orang lelaki tak boleh pakai sutra, orang perempuan saja. Di akhirat semua boleh pakai sutra, lelaki dan perempuan. Dan dikahwinkan mereka dengan bidadari-bidadari. Di mana dikahwin dengan bidadari? Orang puang pula macam mana kahwin dengan siapa dia? Dengan suami dia lah yang telah ada. Yang tak ada suami dikahwinkan dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang masuk syurga. Dikahwinkan mereka, dan mereka diajak di dalamnya makan segala jenis buahan. Tidak ada larangan lagi. Tak ada larangan, tak ada pantang lagi, tak ada kecil manis dah. Makanlah nak banyak mana pun. Tak ada darah tinggi apa, tak ada dah, sakit jantung tak ada. Semuanya dihapuskan oleh Allah SWT. Dan tidak ada mati lagi. Tak ada sakit, tak ada mati lagi. Malaikat mati yang sudah lalu, iaitulah mati meninggal dunia. Lepas ni tak ada mati lagi. Tuhan kata, fadlan min rabbik, itu kurnia daripada Tuhan, pemberian Tuhan. Nak kata upah tak padang. Kita semayang 5 waktu semayang. Semayang pula tengah semayang ingat ke ikan hak jemaah. Tengah semayang ingat ke kubah hak tengah padang. Ingat barang kita tengah semayang pula. Semayang dah celah. Nak upah dengan syurga tak ada. Jokong batu dalam syurga ni daripada emas. Nak bayar dengan sebatu-batu tak padang dengan semayang kita.
Berapa nak kira dengan duit, tidak ada kemampuan. Fadlan min Allah, itu kurnia daripada Allah. Allah Ta'ala kurnia kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Itu janji. Wa qala ta'ala, innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun. Suratul Mutaffifin ayat 22 hingga 28. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu, orang-orang yang baik yang mengerjakan kebajikan di atas dunia, iman dia baik, amal dia baik, perangai dia baik, mereka berada di dalam nikmat, duduk di atas singgah-sana dalam keadaan mereka memandang di antara satu sama lain. Nampak pada muka mereka berseri-seri, suka dengan nikmat yang ada itu. Mereka dihidangkan dengan minuman rahiqim makhtum, minuman yang suci bersih, iaitulah arak, yakni air buahan yang suci bersih, yang tidak memabukkan dan tidak mengkhayakan. Rahiqim makhtum, yang diadakan di dalamnya bauan yang harum, bau sedap pula. Dan untuk itu berlombalah orang-orang yang berlomba. Kalau nak berlomba, nak berlawan mengerjakan amal yang soleh banyak-banyak. Kalau nak bertanding, lawan mengerjakan amal yang soleh banyak-banyak. Dengan makna bersungguh-sungguh kejar amal yang soleh ni, macam orang berlomba. Tak tahu siapa dia menang. Nak tahu menang tak menang? Hari akhirat. Di mana minuman itu dicampur pula dengan tasnim. Tasnim ni ialah nama minuman dalam syurga. Ainan yashrabu bihal muqarrabun, iaitulah air, mata air yang meminum daripadanya oleh orang-orang yang hampir dengan Tuhan. Itu semua adalah nikmat yang tidak terhingga dalam syurga, yang disebut di dalam ayat-ayat Quran. Adapun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ahlul jannati fiha wa yashrabuna wa la yatakhawwatun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun wa la yabulun walakin ta'amuhum dhalika jusa'un karashil miski yulhamuna at-tasbih wat takbir kama yulhamuna an-nafas. Rawahu Muslim. Maksudnya dari Jabir radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah SAW, makanlah ahli syurga itu di dalamnya dan mereka minum dalam keadaan mereka tidak buang air besar, dalam keadaan tidak ada rohok, dalam keadaan tidak ada kencing. Mereka makan dalam keadaan makanan itu mengeluarkan bauan-bauan yang harum. Mereka diilhamkan dengan tasbih dan takbir sebagaimana dijadikan mereka bernafas. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyatakan pula ahli syurga ni tak berok, tak kecing, tak ada rohok, tak ada dah sesemua, tak ada dah. Makan sebanyak-banyak, tak kecing, tak berok. Macam mana jadi pula ni? Makanan jadi apa? Tuhan jadikan makanan itu mengeluarkan peluh daripada bau-bauan yang harum. Tuhan jadikan begitu. Dan Tuhan jadikan tasbih dan takbir melalui nafas-nafas mereka. Sebagaimana dia semula jadikan mereka bernapas, bernyawa, dijadikan juga mereka bertasbih, macam bernafas dan bernyawa. Ini kelebihan di dalam syurga. Itu satu contoh
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala a'adadtu li'ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar waqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. As-Sajdah ayat 17, muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Taala, aku telah menyediakan kepada hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang tidak terlintas di dalam fikiran hati nurani manusia. Dan bacalah kalau kamu mau firman Allah Ta'ala, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka diri seseorang tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka daripada nikmat yang sangat memuaskan hati mereka, merupakan balasan dengan sebab apa yang mereka pernah amalkan. Surah Sajdah ayat 17. Ayat ini menceritakan firman Allah Ta'ala daripada hadis Qudsi. Hadis Qudsi ialah firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, bukan secara wahyu macam Al-Quranul Karim. Quran firman Allah yang disampaikan secara wahyu, malaikat Jibril menurunkan dan Nabi membacanya, dan sahabat-sahabat dapat membezakan. Kalau wahyu ni kelihatan Nabi sangat berat memikulnya, macam orang pikul barang yang berat bila terima wahyu. Membacanya dalam keadaan bajunya basah macam orang mandi. Bahkan kalau duduk atas unta sehingga bunyi tulang unta tu macam nak patah. Beratnya wahyu ni. Wahyu ni ada tanda dia. Adapun firman Allah yang tidak wahyu itu berbeza. Diriwayatkan Allah Ta'ala pernah berfirman, bukan diturun oleh malaikat Jibril ataupun diilhamkan kepada Nabi SAW ataupun disampaikan bukan cara wahyu. Dinamakan hadis Qudsi, hadis yang katanya daripada Allah, di mana hadis ini menceritakan tentang nikmat syurga yang wajib kita percaya, yang wajib kita beriman, termasuk di dalam perkara beriman kepada hari akhirat. Kerana apa yang Nabi cerita adalah benar, begitulah juga lebih-lebih lagi apa yang Quran cerita adalah benar. Macam benarnya cerita zaman dulu, benarnya cerita tentang angkasa lepas. Quran menyebut tentang bintang cakrawala, peredarannya. Hari ini ahli sains meneropong dengan alat-alat yang baru. Betul macam Quran kata. Begitulah juga cerita syurga yang disampaikan oleh Nabi SAW ataupun yang firman Allah di dalam Quran. Semuanya benar. Di mana Allah mengatakan, aku sediakan kepada hamba-hambaku yang soleh, hamba-hambaku yang baik, yang beriman, dan mengerjakan amal yang soleh. Adapun yang mengerjakan amal soleh yang tak beriman, iman dia rosak, tak diterima oleh Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala,
walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Demi sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika sekiranya mu sendiri, apa lagi orang lain, mu sendiri wahai Muhammad, menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, syirik, maka terhapuslah amalanmu. Semua amalan baik yang membuat dihapuskan, pahalanya tak ada pahala, dan di akhirat kamu termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Menunjukkan bahawa syarat yang penting amal yang soleh itu diterima oleh Allah ialah iman yang betul, Islam yang betul, yang tidak dibatalkan Islam, yang tidak dibatalkan imannya, dan mengerjakan amal yang soleh dengan ikhlas, barulah diterima oleh Allah. Dan Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hamba yang mengerjakan amal yang soleh di atas iman yang betul ini nikmat di dalam syurga, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, yang tak terlintas di dalam fikiran. Kalau terkhayal dalam fikiran, nikmat syurga lebih pada itu lagi, berlipat kali ganda. Perkara ini bukan sahaja dinyatakan di dalam hadis ini, bahkan diturunkan wahyu dalam Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Fala ta'lamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka diri seseorang tidak tahu apa yang disembunyikan untuk mereka daripada nikmat. Tahu-tahunya ada syurga. Bagaimana hakikat nikmat syurga tu tak boleh dicapai oleh mata, oleh telinga dan oleh fikiran. Nikmat yang tidak terhingga itu adalah balasan dengan sebab apa yang kamu amalkan, apa yang kamu buat. Mestilah berasaskan kepada iman dan mengerjakan amal yang soleh, atau amal yang soleh yang dibina di atas iman. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari lailatal badri thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabin durri bis sama' idha'atan la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yatfuluna wa la yamtakhituna amshatuhum adh-dhahab wa rashuhum al-misk wa majamirhum al-aluwah ud at-tib azwajuhum al-hur al-'ain ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim adama 60 dhira'an fis sama'. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa Muslim, aniyatuhum fiha adh-dhahab wa rashuhum al-misk wa likulli wahidin minhum zawjatani yura mukh suqihima min wara'i al-lahmi min al-husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghudha qulubuhum qalbun wahid yusabbihuna Allah bukratan wa 'ashiyya. Qawluhu ta'ala, qawluhu ala khalqi rajulin wahid, rawah ba'duhum bi fathil kha wa iskanil lam wa ba'duhum bi dhammiha wa kilahuma sahih. Maksudnya, dan darinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpulan yang pertama masuk ke syurga dengan rupa yang berseri laksana bulan penuh purnama. Kemudian mengikuti mereka oleh kumpulan yang lebih bercahaya daripada bintang yang paling bercahaya di langit dari segi cahayanya. Mereka tidak kencing, mereka tidak begok, mereka tidak meludah, mereka tidak berhingus, sikap-sikap mereka emas, napah-napah mereka bau yang harum, di mana diasapkan kepada mereka
dengan gaharu yang paling harum baunya. Isteri-isteri mereka bidadari. Mereka berada di atas kejadian yang satu saja, seperti rupa bapa mereka Adam, 60 hasta tinggi, seperti Adam ketika berada di langit. Mengikut riwayat Al-Bukhari, 60 hasta tingginya, seperti Adam dijadikan pada manusia yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut riwayat Bukhari dan Muslim juga, bekas-bekas dalam syurga itu daripada emas, di mana bau-bauan mereka meski. Tiap-tiap seorang daripada mereka diberi 2 isteri. Dilihat di dalam betis-betis mereka sampai ke belakang daging. Betis itu menunjukkan betapa cantik mereka. Mereka tidak berkelahi, tidak bermarahan. Hati mereka satu saja. Mereka bertasbih, memuji Allah, menyucikan Allah di waktu pagi dan petang. Katanya ala khalqi rajulin wahid, mengikut akhlak seorang orang yang satu, mengikut kejadian yang satu, iaitulah dengan baris di atas khalqi, dimatikan lam, khalqi. Itu bacaan yang disebut. Dan setengah mereka membacanya dengan baris di hadapan khuluqi. Kedua-duanya betul bacaan itu, mengikut Imam Nawawi yang mengarang kitab ini. Hadis ini menyatakan tentang nikmat syurga. Bukan saja nikmat yang ada di dalamnya, bahkan mereka yang dalam syurga tu dalam keadaan nikmat, dengan isterinya anak bidadari, makanan-makanan dan minuman yang lazat, bauan yang harum, napasnya harum. Mereka tidak kencing dan tidak berok. Kencing pun tidak, berok pun tidak. Dok belaka. Diriwayatkan ada seorang Yahudi berhujah dengan seorang Islam. Yahudi ni buat main-main. Macam mana makan minum ada, tapi berok kecil tak, air liur tak ada, hingus tak ada, macam mana boleh jadi? Di mana orang Islam tu jawab, macam mana mokmu mengandung mu dalam perut mokmu, makan tak, berok kecil tak dalam perut mok? Yahudi tak boleh jawab. Kalau sekiranya bayi yang ada dalam perut itu berok kecil, bakal penuh dalam perut ibu kita kalau makan. Macam mana? Ini adalah kejadian Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dalam perut ada sifatnya, setelah dilahirkan ada sifatnya, masa dalam kubur ada sifatnya. Dalam kubur pula, walaupun kubur dekat-dekat, mengikut amal masing-masing. Walaupun seorang tu dalam keadaan nikmat, yang seorang lagi diazabkan, sudah tentulah tidak merasa di antara satu sama lain dalam kubur. Itulah kita lihat di atas dunia ni. Mimpi adalah contoh. Alam mimpi. Orang yang tidur di istana bukan main moleknya, lembeknya molek, ekornya pula mimpi kejar rimah, tak dia nak lari pula. Oh, teruknya perasaan. Seorang lagi tidur atas kaki 5, makan sedap pula, tidur atas kaki 5 je, penuh dengan nikmat. Ini contoh yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Alam barzakh, alam kubur. Alam akhirat lebih pada itu lagi. Maka Allah Ta'ala boleh buat segala-galanya. Itu adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang wajib kita beriman kepadanya. Memanglah orang Yahudi ini suka buat main-main. Dia tanya, dalam syurga ada tak jambang? Dia tanya. Itu dijawab oleh seorang Islam kepada seorang Yahudi. Dalam perut mu ada tak jambang? Ada tak? Tak boleh jawab. Maka tercengang si Yahudi itu, tak boleh jawab. Itu adalah di bawah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Tuhan jadikan manusia seperti kejadian Adam. Adam disebut dalam hadis tingginya 60 hasta. Tinggi Nabi Adam ni 60 hasta Tuhan jadikan. Itulah kedudukan manusia setelah dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Macam mana boleh jadi begitu? Tuhan boleh buat. Kita tengok butir deriang. Butir deriang besar ibu kaki dia. Bila tanah tumbuh, berapa meluk batang dia?
Butir kecil je, tanam, tumbuh. Kita belah butir riang tu, ada putih macam gandum dalam. Bila tanam tumbuh. Ada pohon kayu tu, butir dia halus je. Bila tumbuh dalam hutan jadi balok yang besar. Ini dia. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menjadikan makhluknya mengikut kehendaknya. Jangan kita pertikar tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita wajib beriman kepada apa saja yang Allah Taala cerita dalam Quran dan diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.